Assalamualaikum. Maaf, Suzaini ada masalah sikit dengan komputer dia. Bagi dia dalam seminit dua lagi Minta maaf sangat semua. Okey, Assalamualaikum. Saya rasa Suzaini dah masuk dah. Jadi Suzaini okey? Ada masalah sikit dengan line. Yang lain boleh dengar suara saya? Boleh. Dengar tu kita dah nampak dah Suzaini kat situ. Okey, minta maaf atas kelewatan, ada masalah teknikal sikit lah. Okey, jadi terima kasih kepada para pelajar dan beberapa pensyarah yang saya tengok ada hari ni. Okey, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kepada Encik Zaini kerana sudi menjadi panel dalam klinik tentang format penulisan proposal hari ni. Encik Zaini telah menjadi supervisor kepada projek tahun akhir ini hampir orang kata dah berbelas tahun dah dia jadi supervisor lah. Okey, dan dia juga dulu pernah menyandang jawatan sebagai penyelaras juga untuk research proposal one ni lah. Research proposal, sorry. Okey, jadi mungkin dengan pengalaman yang Cik Zaini ada, dia akan bantu awak semua dalam segi macam mana nak memahamkan teknikalnya format proposal awak nanti. Okey, saya tak nak cakap banyak, kita pun dah sedikit lewat. Sekejap lagi kalau ada yang ada kelas pukul 3 mungkin boleh left je. Yang mana ada teruskan tinggal di sinilah. InsyaAllah recording juga saya akan bagi. Okey, saya serahkan majlis ini kepada Encik Zaini. Kita teruskan Encik Zaini. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Syazni selaku penyelaras FSG 631. Okey, so boleh dengar ke saya punya suara? Boleh. Boleh ya? So hari ini saya akan bagi sedikit perkongsian lah tentang format and guideline a clinic by saya lah, Sir Muhammad Zaini Nawawi. Okay, next. So untuk kita punya konten untuk formatting hari ini ada saya bagikan kepada dua bahagian lah, iaitu part B, Guide to Formatting. Kita akan sentuh sedikit tentang title page, table of content, main text and also references lah. And then untuk part D saya sentuh sikit saja, iaitu berkaitan dengan apa form yang you perlu isi lah. Rasanya ada sebahagian yang you dah hantar lah, and then sebahagian lagi yang belum iaitu kita akan tengok form 1, 2, 3, 6 dan 9. Okay, next. Alright, untuk hari ini punya sesi saya menggunakan buku guideline yang disediakan oleh Faculty of Applied Sciences lah. Hasil tulisan daripada editor pensyarah FSG Shah Alam lah, iaitu tajuk Guideline on Supervision, Assessment, Evaluation and Format for Student Project 3rd edition lah. Okay. So student untuk FYP 1 dan FYP 2 boleh gunakan buku guideline ni lah untuk sebagai panduan untuk penulisan. Okay, next.
So dalam buku guideline ni dia ada beberapa bahagian lah, iaitu part A, Guide to Supervision, part B, Guide to Formatting, part C, Guide to Assessment and Evaluation, part D berkaitan dengan form, and part yang last terakhir, part E, Extended Abstract Format. So hari ni saya akan sentuh part B dan part D sajalah. Yang lain-lain punya bahagian tu you boleh baca kemudian lah. Okay, untuk part B, Guide to Formatting. So kat sini kita boleh lihatlah. Next. Perbezaan konten antara research proposal punya kandungan dan juga FYP report lah, iaitu you punya FYP 2 nanti. So kita boleh lihat kat sini FYP 2 atau tesis tu dia lebih menyeluruh lah, lebih panjang sikit dia punya konten berbanding dengan proposal. So hari ni kita akan fokus on proposal sajalah. Kandungan yang perlu ada adalah yang pertama adalah title page, yang kedua table of contents, ketiga list of table, list of figures, introduction, literature review, methodology, references, and last sekali Gantt chart lah. Dan ada sebahagian yang mungkin perlu ditambah jugalah. Ini sebagai basic guideline lah untuk you punya table of content. Okay, next. So untuk yang pertama, title page. Untuk research proposal dengan FYP report, basically dia punya title page dia lebih kurang sama lah, kecuali pada bahagian bawah tu dia ada berubah sikit lah. Kalau untuk research proposal ditulis written proposal submitted in partial fulfillment and so on lah. Manakala FYP report dia tukar lah depan tu final year report submitted in partial fulfillment and so on lah. Okay. So basically dia lebih kurang sama lah. And then you kena pastikan dia punya kedudukan tu dia center lah, nama you kat tengah-tengah lah. Okay. Alright, so next. Untuk title page, untuk proposal, you just letak title page sajalah. Tapi kalau untuk final project, you kena ada dua-dua, spine and cover dan juga title page. Untuk proposal, tak perlu ada spine and cover lah. Yang tu muka depan untuk kulit keras tu. Yang untuk tesis sajalah, FYP 2. Untuk proposal, just perlu ada title page sahaja. Contoh yang dibagi dalam guideline tu adalah untuk final year report. So you just tukar kat depan sajalah proposal. Written proposal is submitted and so on lah. Okay. Okay, next. So dah hilang dia punya tu slide. Yes, slide dah hilang. Kejap ya. Hilang. Okay, untuk kita sambung table of contents. So kena ada the title of part, section or chapter and their principal subdivision should be listed in table of contents. Saya akan tunjukkan dia punya contoh lah. And must be worded exactly as they appear in the body of the report. So apa benda yang ada dalam you punya chapter 1, 2, 3 semua, subtopic and so on, kena tally lah dengan you punya table of content yang sediakan tu lah. Basically table of content ni dia boleh gunakan ada satu kaedah MZJ lah. Tapi untuk proposal rasanya tak limat berkaitan MZJ format tu. Nanti akan ada masa FYP 2 lah. Okay. And then it should be written in sentence case except for abbreviation which should be in capital letter. Kalau ikutkan yang asal content tadi untuk proposal rasanya abbreviation ni tak ada dilistkan lah. Tapi kalau SB korang nak suruh letak, so kena letak lah abbreviation setiap singkatan yang ada dalam you punya teks tu. And then single spacing for preliminaries, and then 2 single spacing between preliminaries and chapter,
and 2 single spacing between chapter and the second main heading. Nanti akan ada contoh lah, saya tunjukkan satu-satu lah. Okay, next. So ni adalah table of content punya contoh lah. Dia ada untuk start bermula semester ni ada 2 mode untuk you punya proposal writing. Satu untuk scientific research report yang biasalah, yang normal punya. And then the other one adalah review. Untuk review punya proposal, dia ada slightly different sikit lah dia punya table of content. Kita tengok jenis yang pertama dulu. Table of content yang ada dalam buku guideline adalah untuk FYP 2 tapi you boleh sesuaikanlah dengan table of content untuk you punya proposal. So you just pastikan ada setiap bahagian lah, kena ada title page, tapi title page tak perlu letaklah dekat list of table of content tu. You kena ada table of content, list of table, list of figure, and then abbreviation kalau jika perlulah, ikut SP masing-masing lah. Abstract untuk proposal tak perlu ada lah. And then you boleh continue dengan chapter 1 introduction, chapter 2 literature review, and then chapter 3 methodology. And then chapter 4 dengan 5 tu untuk FYP 2 lah, tak perlu ada lah dalam proposal. And then boleh terus kepada references, and then Gantt chart lah. Okay. Next, untuk you punya review, research review. Yang ni dia ada slightly different sikit lah. Dia yang atas tu lebih kurang sama, kena ada table of content, list of table, figure semua. And then terus pada chapter 1 introduction, and then chapter 2 literature review. Yang ni dia kena ada beberapa subtopik lah. Tak silap saya 3 hingga 5 kot subtopik dia lah. Bergantunglah tengok SVU nak berapa banyak. And then chapter 3 conclusion and recommendation. And then so on lah, macam biasa references and so on. Okay, next. Untuk you punya list of table and figures, list of table kena pastikan semua table yang ada dalam you punya chapter 1, chapter 2 and chapter 3 kena ada dia punya caption lah, caption punya title tu. And then kena letak sekali page number lah dekat dia punya list of table tu. And then untuk list of figure, semua jenis graph, diagram, chart, maps, drawing together with the page number of each figures. Typo sikit itu. Okay, next. So, bagaimana kita nak tahu dia table ke figures? Kalau tables, biasa ada numbers or words in column or rows. So, kalau you ambil daripada nak ambil daripada journal, contoh macam nak ambil masukkan dalam literature review, biasanya table yang you ambil tu you kena rewrite semula lah. You tak boleh crop. Kalau crop dia consider as figure nanti. So you kena rewrite semula dalam bentuk table lah. Untuk figures, apa-apa jenis chart, graph, drawing, photograph, map, etc. lah. Okay, next. So ni adalah contoh list of table. Okay. Kat situ ada contoh macam ni untuk table 3.1. 3.1 tu menunjukkan chapter 3 table yang pertama. So kalau dalam chapter 2 ada table, so just tulis table 2.1 lah. 2.1, 2.2. 3 tu menunjukkan dia punya chapter. Yang point belakang tu menunjukkan dia punya arrangement, dia punya susunan table tu lah, pertama, kedua, ketiga and so on lah. And then caption tu tulislah dia punya caption tajuk pada you punya tables lah. And then ujung sekali letak page number. And then untuk figures pun sama jugalah. Contoh macam tu figures 2.1, maksudnya figures tu terletak pada chapter 2 literature review, figure yang pertama lah. So kalau ada banyak lagi figure dalam chapter 2, you just letakkan 2.2, 2.3 and so on lah. Okay, sama juga kena letak caption dan juga page number. Okay. Next. Untuk default font and text, so biasanya untuk main text, untuk chapter 1, dia punya font adalah size 12 and also dia punya font dia adalah New Times Roman. And then text and text in table should not be
scripted or italicized except for scientific name and terms in a different language. So kalau ada nama-nama saintifik, you kena pastikan dia italic lah, italic. Ataupun nama tu dia bukan daripada English, contoh bahasa Melayu kot, macam tulis cencaluk. Cencaluk biasa kita kena italickan jugalah. Okay. Okay, you boleh nampak kat situ lah. Kena ada chapter 1 contohnya, chapter 1, and then kena setting dia tu. Untuk yang bahagian atas 3 cm, bahagian bawah pun 3 cm, bahagian tepi 3 cm, belah kanan, belah kiri dia besar sikit sebab untuk binding lah nanti, supaya senang, supaya dia tak tertutup nanti kalau kita buat spiral binding ataupun hardcover binding So dia lebar sikit lah, 4 cm setting dia tu. So kena pastikan antara chapter 1 dan introduction tu ada 2 double spacing. Kena Times New Roman 12 point tu adalah dia punya size lah, font size And then capital letter, kena pastikan dia huruf besar, bold dan juga kena centerkan And then baru boleh start dengan point subtopik yang pertama, iaitu 1.1 background and problem statement. Kena pastikan dia sentence case, bold and left align boleh setting lah dekat Microsoft Word tu So kat bawah tu kena 1 double spacing and then boleh type lah you punya isi lah kat situ yang paragraf baru And then antara subtopik pertama 1.2 dan 1.1 dan 1.2 ada double spacing lah. And then dalam setiap paragraf pun ada double spacing juga So pastikan you follow je lah dia punya guideline yang dah disediakan tu Okay. And then boleh tengok yang seterusnya lah dia punya spacing tu ada yang double, ada yang single Okay, next. Untuk heading all heading should be short and comprising not more than 10 word. Biasa dia punya subtopik tajuk tu lah pastikan dia punya tajuk tu tak terlampau panjang lah. Biasa kita buat heading tu dalam satu baris sajalah. Okay, ini dia bagi contoh untuk chapter 2 pula lah. Sama juga ada chapter 2 and then literature review and then 2.1 letaklah korang punya subtopik tu And then 2.2 yang tu untuk primary heading kalau ada secondary heading maksudnya dia ada anak dia lah 2.2.1 Okay, dia kena selari semua tak perlu nak tap-tap ke dalam lagi lah. Kalau dulu dia macam ada anjak ke dalam sikit tapi yang guideline terbaru dia dah selarikan sebelah kiri semualah so tak perlu risaulah nak kena tap ke dalam ke tepi pastikan dia dalam satu garis yang sama sajalah. Okay. Okay, next. Kalau ada anak yang ketiga, tertiary heading pun sama juga 2.2.2.1 Kalau ada lagi pun boleh jugalah letak 2.2.2.2.1 macam tu and so on lah And then untuk chapter 3 pun sama juga letak chapter 3 methodology and then 3.1 material yang digunakan apa and so on lah. Pastikan you follow lah dia punya double spacing, single spacing pastikan setting betul-betul lah. Okay, untuk paragraph to paragraph kena pastikan dia sentence case and justify font 12 times New Roman A new paragraph should be 2 double spacing kena antara paragraf yang pertama dan paragraf yang berikutnya kena ada double spacing lah from the last line of the preceding paragraph. Okay, so you boleh setting lah dekat dalam guideline tu dia dah tunjukkan. Pastikan dia punya spacing tu before 0, after pun 0 juga and then dia punya line spacing adalah double lah. Okay. Dia punya alignment ni rasa kena buat justify justify. Zaini, soal student ada nak tanya soalan rasanya boleh? Oh dah ada soalan Dia nak tanya. Okey, Umar tanyalah.
Sir, kan tadi kan font 12 kan? Tu termasuk untuk heading, tajuk semua ke? Sekejap. Rasa semua sama. Dia punya font size dia semua sama, 12 semua. Termasuk Kecuali tajuk kat muka depan. untuk table dia lain sikit rasa kan. Konten dalam dia tu, tak silap saya font 8 tak silap. Tapi yang lain semua rasanya size 12 semua. Oh, okay. Okay. Alright, next. Page setup. Paper size, margin and layout. So you boleh set lah. Page paper dia. Next slide. Okay, paper size A4 lah biasanya. You just tukar dia, ada letter and so on macam-macam lah. Tapi you kena set dia kepada A4 lah. Dan apply to whole document. And then untuk margin, seperti yang saya dah cakap awal tadi lah. Kena pastikan bahagian top dia 3 cm, bahagian bottom, bahagian bawah 3 cm, bahagian left 4, bahagian right 3 lah. And then yang lain tu you just follow je lah. Portrait, whole document. Tapi kadang table tu dia terlampau besar. Biasanya you boleh convert dia menjadi landscape lah. Tapi you kena tambah page break tak silap saya. Ataupun you kena highlight, you kena tukar selected text atau selected section rasanya. Dekat bahagian apply tu ada pilihan dia lah. Yang tu kalau table tu atau figure tu terlampau besar lah, supaya dia lebih cantik, you tukar kepada landscape lah. Landscape punya setting. Tapi basically kalau biasanya pakai portrait je lah. Portrait yang menegak tu lah. And then untuk layout, macam biasalah, header dia 1.27, footer 1.27. Setting dia lah. Okay. Next, untuk table. Tu dalam tu dah tunjukkan apa tu, contoh je lah. Contoh table tu. So tulis kat sini table. Biasa dia ada numbering lah. Ini numbering macam table 9 Dia biasa ikut chapter saya. Kalau table tu dalam chapter 2, tulis 2.1 macam tu lah. 2.1 untuk table yang pertama dalam chapter 2 lah. And then kena letak caption dia lah kat tepi tu. And then dia punya source, boleh letak, biasanya letak terus dekat caption tu pun boleh juga. Terus letak nama author dan juga tahun. Tapi dekat sini pun boleh jugalah. Sebab dia dah bagi contoh kat sini. Letak dekat bawah, source dia daripada mana lah. Macam ni dia tulis Wong in bracket 2004. Yang ni dia letak font size untuk dia punya apa bawah ni panggil? Keynote. Footnote. Dia letak font size 10 lah. Okay. Yang ni pun sama jugalah. Basically table tu kena, dia punya style dia ada 2 line dekat atas, 1 line dekat bawah lah. Dia punya style tulis lah. Dia boleh tengok kat sini. Kena ada table legend, dia punya tajuk tu lah, caption dia. And then column title, bahagian atas tu lah. Biasanya kita boldkan lah bahagian atas tu. Population, mean, standard deviation, range and so on. And then table body, dia punya data. Biasa tak ada garis-garis. Dia biar kosong je lah. And then bawah sekali baru ada line semua dah lah. And then kalau ada footnote, you boleh letak lah. Tambahkan dia punya apa. Ada macam kita tak nak dia terlampau banyak sangat, crowded sangat table body tu. Just letak footnote ke bawah supaya dia lebih kemas lah. Okay, next untuk figure. Figure tu boleh letak macam-macam lah. Ada yang flowchart. Kalau table tadi dia punya tajuk dekat bahagian atas. Pastikan you bezakan lah. Kalau table, tajuk dia dekat atau caption dia dekat bahagian atas. Kalau figures, caption atau title dia dekat bahagian bawah lah. Berbeza tak sama. Pastikan you bezakan lah. Kalau table letak bahagian atas, kalau figures letak bahagian bawah. Boleh letak flowchart, boleh letak gambar macam ni, gambar spectrum, gambar graph and so on lah.
apa-apa gambar yang berkaitan lah. Okay. Next, yang ni kalau gambar tu kena pastikan dia lengkap lah. Dia ada, kalau baca tu kena ada y-axis label, x-axis label, kena ada error bar and so on lah. And then figure legend dia punya tajuk lah, caption itu lah. Pastikan semua tu lengkap lah. Kalau tak lengkap, pastikan you betulkan sikit lah supaya dia lebih kemas. Okay. Basically yang ni kalau untuk yang FYP 2 lah. Kalau you ada data, you nak kena buat bacat semua ataupun graph, so pastikan dia punya content dekat dalam figures tu dia lengkap lah, supaya nanti pemeriksa nak semak lebih mudah lah, tak perlu nak tanya-tanya SV ke mana ke. Okay. So untuk yang terakhir, untuk part A lah tadi, part B, sorry, guide for format tadi, references lah. Untuk references, cite all data or cases obtained from the sources lah. Pastikan setiap ayat yang you ambil daripada journal ke, mana-mana ke, buku ke, you kena cite lah dia punya sources tu dapat daripada mana lah. And then dia punya references style biasa kita guna AFA citation style. AFA citation style tu biasanya dia kena ada author name dekat depan, and then dalam kurungan tahun, and then kena ada tajuk jurnal lah biasanya, tajuk jurnal, and then kena ada jurnal apa, and then kena ada page number lah, and then ada volume juga kadang-kadang. Biasanya dekat dalam jurnal tu ada, dia dah siapkan link lah untuk download citation, supaya mudah lah, supaya you tak perlu nak type satu-satu lah. You just download saja citation tu atau copy saja, dia dah sediakan lah. Okay. So the reference must include the following, iaitu yang pertama, all the authors listed on the publication. Pastikan kalau ada seorang, letaklah seorang. Kalau ada dua, letak N. Letak N. Sekejap sama ada letak N simbol, kat sini dia tulis AND jangan letak simbol N tu, kena letak full lah, AND Ahmad and Ali contohnya lah, and then baru letak tahun lah. Kalau ada banyak, tulislah semua-semua, pastikan tak ada yang tercicir lah. And then kena ada year of publication in bracket dalam kurungan lah, and then the title of the papers or book ataupun journal ataupun apa-apa source yang you gunakan lah. And then editor, if a chapter is a book is cited, itu kalau buku lah. Edition, if a book is cited. Volume number pun kena letak. Issue number, some journal have an issue number lah. Biasa dia dah sediakan dekat bahagian atas tu, you boleh copy jugalah. And then page number pun kena ada jugalah biasanya. Okay, untuk tulis references, kena tajuk dia biasa letak cited references, and then kena ada 2 single spacing. And then saya antara dia punya setting untuk references tu, dia kena hanging 0.5 rasanya. Hangingkan dia. Dia first tu dia ke tepi, yang second punya line tu dia ke tengah sikit lah. Okay. And then antara setiap references tu, you kena selangkan satu single spacing lah. Okay. Next. Okay, ni kalau kita nak cite dalam teks lah, dalam chapter 1, 2, 3 tadi, you kena citekan ikut dia punya guideline yang diberikan lah. Kalau ada one authors, contohnya Crowders in bracket 2016 found that. Yang tu kalau you letak citation dalam ayat tu, you nak masukkan author name dalam ayat lah. Tapi kalau tak nak masukkan author name dalam ayat, you letak citation dekat ujung, Crowders in comma 2016. Yang tu kalau dia seorang sajalah author. Kalau dia ada dua authors, you kena letak Walker and Allen 2004 said. Tu kalau dia tengah dia cite dalam bentuk ayat lah. Tapi kalau nak letak di hujung, Walker
and Alan. Yang ni biasa kita gunakan AND Ni saya tak sure. Mungkin boleh refer balik lah refer balik. Biasa memang guna AND sajalah, tak guna simbol tu And then kalau 3, 4 or 5 authors, biasa kita letak satu nama author yang depan sajalah. Alfred et al. Titik, koma, 2009 Dia kalau lebih daripada 2 saja, biasa kita letak et al sajalah. Okay. Kita standardkan lah. Dia macam 2 orang, dia N. Kalau lebih pada tu, kita terus et al je kan. Supaya standard semua pelajar lah rasanya. Ini ada Ada pelajar bertanya lah, Suzaini. Okay, Syifa boleh teruskan dengan soalan? Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau macam last name author tu tak ada, macam mana? last name author. Dia ada first name je. Ataupun dia ada last name tapi last name dia tu macam initial je, dia letak NN je. Biasa yang dekat dekat cited references tu memang dia ada first name and then hujung tu ada tu abjad je kan. Yang saya tanya untuk in-text citation. Kalau in-text kalau ada in-text citation. biasa kita letak first author name saja. Yang NN apa benda semua tak payah letak. Tak perlu letak. Macam Ali Ahmad. Tak perlu Ahmad A. Tak perlu A tu tak payah letak lah. Just letak Ali je kat depan tu. Okay Sebenarnya kalau contoh nama dia macam Azwani NN, last name dia tu, jadi saya ambil Azwani tu je lah, macam tu. NN tak payah letak. Yang tu letak dekat cited references nanti, kat ujung. Dekat dalam teks tak perlu letak dia punya yang belakang-belakang tu. Letak yang depan. Sebab kalau kita buat in-text citation kan kita pakai first name je kan. So macam kalau first name dia NN, so saya kena letak NN tu je ke macam mana? Itu yang saya tak faham. Oh, yang tu kena carilah jurnal asal tu, tengok nama penuh dia apa yang first name tu. So dah cari dah, memang yang tu juga. Memang dia letak nama dia initial tu je yang depan. First name dia, last name dia memang initial je dia letak. So saya pakai je nama yang first je. Pakai yang first je. Okay, Pakai nama yang ada je lah kan. Pastikan dia ada nama yang first tu lah. Untuk kita letak dalam citation tu. Okay. Kalau macam dia punya first name author tu macam dia different author tapi dia punya last name dia tu sama. Jadi bila saya buat macam jadi reference tu, macam contohnya GE belakang dia, jadi dua-dua tu jadi sama bila kita buat dalam in-text citation. Macam GE tahun bila-bila, lepas tu satu lagi tu pun GE juga. Yang kalau macam tu macam mana kita nak differentiate Oh, ada dua paper berbeza tapi nama author yang sama nama last name dia tu sama. Jadi kan selalu last name kan dia akan jadi first kan bila kita buat dia jadi reference. Jadi dia author yang berbeza tapi bila letak jadi cited reference tu dia jadi nampak sama. Padahal dia adalah artikel yang berbeza dan author yang berbeza. Jadi kalau orang yang sama, tahun yang Orang yang sama, sama kita just letak macam A dekat belakang tahun tu kan. Itu saya tahu tapi kalau macam nama dia sama. Nama dia sama, biasa letak je lah kot sama. Okay, faham. Okay. Ada lagi? Dah? Saya nak tanya. Okay. Yang 3, 4 ataupun lebih daripada 5 author. Contoh dalam satu jurnal ada 10 author. Contohlah ada 6 author. Ada 6 penulis itu kan. Jadi kita ambil nama first tu je ke? First saja. So yang lebihnya tulis et al je. Et al tu menunjukkan dia lebih daripada 3 lah biasanya. Oh. Okay. Lepas tu kalau reference kita kena letak numbering ke? Macam nombor 1, nombor 2, nombor 3. Kalau ikutkan yang dalam guideline tu tak payah letak. Just susun alphabetical order je. Okay. Faham. And then dekat cited references tu yang kena letak. Kalau ada 10 nama, 10 nama kena letak kat situ. Dekat dalam citation, letak nama depan je. Ali et al macam tu terus.
Oh, okay. Ah. Okay. Alright, next, 6 or more authors. Biasa kita standardize lah apa tu? Lebih daripada 2 terus kita add all kan je lah Kalau tidak nanti pening pula kepala Just letak add all senang. Kalau dia dalam bentuk ayat, tulis Coslin et al. Titik in bracket tahun dia lah. Found that ... Tapi kalau dia dekat hujung, dia letak Coslin in bracket. Macam ni. Coslin, dia terus in bracket semualah. In bracket, Coslin et al. 1996. Dia bracketkan semualah. Tapi kalau dia dalam bentuk ayat, kena Coslin et al. Titik, dia tak ada koma lah. Dia terus kurungan 1996 Okey. Tak silap saya, kita tak gunakan simbol N dalam apa kita punya proposal writing just letak AND sajalah. Okey. Kalau orang yang sama, tahun yang sama, kita boleh letak ABC lah. Kalau di publish paper, ada banyak paper lah dalam tahun yang sama, kita nak citekan nama orang tu, kita letak Ali A 2006 ni tu lah. Dia ada dia punya numbering A dia lah. A, B, C and so on lah. Untuk bezakan paper tu berbeza daripada author yang sama Okay. Next, the list of cited references should be on a new page kena buat page yang baru lah. Jangan letak masuk dalam chapter 3 tu lah kena buat page yang berasingan lah. All entries should be single space with the first entry in the two spacing. Antara cited references dengan the first citation references tu, dia ada 2 single spacing and then the rest adalah single spacing lah, dia punya selang It should be arranged in alphabetical order lah. You boleh gunakan Microsoft lah. You highlight semua and then you boleh sort A to Z tu dekat dalam words tu adalah. Each entry is one single space. Yang tadi saya dah bagi tahu. The second of each entry is hang 1.0 cm dia punya hanging dekat dalam words lah. You kena set lah dia punya setting tu And then references from website are not allowed. Biasa kita just gunakan citation daripada buku, jurnal, artikel ada banyak macam-macam lagi lah. Okay, to indicate the page number and number of pages, the small letter P must be used in proper order. Yang ni biasa kita just letakkan ni untuk yang page pada dalam dia punya cited references lah. Biasa kita just terus letak je page number lah tapi kat sini dia ada bezakan sikit lah. Kalau untuk 10 pp maksudnya a total number of pages in books or report is 10. Kalau 10 p, article which are found in page number 10. Maksud artikel tu terletak pada page yang ke-10 lah. Kalau yang 479, 485, the page number of the article appear in journal. Yang ni you just follow je lah citation yang daripada journal punya database lah. Dia dah letak, you just ambil sajalah. Okay. Alright. So next, ni adalah source of cited references. Dia ada format untuk berbagai jenis sources lah. Untuk article from journal, dia punya format dia macam ni lah. Kena ada nama authors, kena listkan semualah. And then tahun, kena ada tajuk jurnal tu, kena jurnal tu apa nama dia, and then ada volume dia, ada page number Kalau books lain sikit lah, dia kena ada letak publisher lah publisher tu, siapa yang publish buku tu. And then ada chapter in books, ada magazine, technical report, conference, symposium or workshop proceedings, and then dissertation or thesis. Kalau you ada ambil ayat daripada dissertation atau thesis, kena letakkanlah source the thesis tu and then translated articles, patents, and then miscellaneous publication, corporate author of article, government or private sector publication, abstract. Abstract kalau certain journal dia bagi abstract saja. You boleh letakkan jugalah citation tu references tu
And then personal communication. Kalau website tak adalah, tak boleh letak. Okay. Okay, next. Untuk part D, saya akan sentuh sedikit je lah. Apakah borang-borang yang perlu ada lah dalam you punya proposal, proposal writing. So basically ada form 1 sampai 9 lah. Tapi untuk proposal kena ada form 1 iaitu FYP contract. Yang ni rasa dah isi lah masa awal semester dia kan. And then untuk form 2, student supervisor form journal. Form ke journal saya tak pasti. Dia ada satu, nanti saya akan tunjukkan lah dia punya bentuk lah. Ada kotak-kotak. And then form yang ketiga, FYP Gantt chart, kena isi lah. And then yang keempat dan lima tu rasa tak perlu isi. Yang keenam, consent for evaluation proposal. And then 7-8 tak perlu isi juga. And then yang kesembilan, Turnitin Similarity Index Verification. Kena isi lah. Okay, next. Inilah borang-borang yang perlu diisi lah. FYP contract kat sudah isi. And then student supervisor journal. Kena isi lah. Tarikh, date, task apa SB yang suruh. Kena tulis due date bila kena hantar, complete or not and so on lah. And then student kena sign, supervisor pun kena sign. And then kena masukkan nanti dekat dalam you punya proposal lah masa nak hantar nanti. And then seterusnya kena ada FYP Gantt chart. Yang ni kena lorekkan atau hitamkan lah box-box tu ikut dia punya apa. Kena discuss lah dengan SB masing-masing lah. Kena macam identify the proposed title tu berapa lama nak ambil masa, submission tu bila, and so on lah. Okay. And then consent for evaluation of proposal. Kena minta sign lah daripada SV masing-masing lah untuk membolehkan you hantar, submit you punya proposal kena masukkan nanti dalam proposal jugalah dekat bahagian belakang ujung-ujung And then last sekali adalah Turnitin Similarity Index Verification. Dia ada borang dia juga, kena isilah details, student detail, project details, verification. And then kena lampirkan juga macam ni, saya bagi contoh untuk student saya lah. So basically tak silap saya, kena pastikan dia punya similarity index tu bawah daripada 30%. Kalau selagi tak capai bawah 30%, you kena keep betulkan lah. Selagi tak bawah 30. Kalau tidak nanti SB tak akan sign lah you punya proposal. Okay. Yang ni nanti you kena bagilah salinan proposal tu bagi dekat SB. Pastikan SB atau co-SB sajalah yang check Turnitin tu. Jangan bagi lecturer selain daripada SB atau co-SB lah untuk check benda tu nanti ada isu lah, takut ada konflik lah. Pastikan bawah 30% and then boleh dapatkan dia punya originality report tu kena tampal lah dalam proposal nanti. Okay. Untuk additional form, ada certain research you kena isi research ethic form. Ini kena bincang lah dengan SB masing-masing sama ada korang kena isi ataupun tidak lah. Biasanya kalau research yang melibatkan haiwan lah biasa kena isilah borang ni. Ataupun ada melibatkan survey kepada orang-orang luar pun kena isi. Tak silap saya boleh bincanglah dengan SB masing-masing tanya sama ada perlu isi ataupun tidak lah. Tak semualah kena isi research ethics form ni. And then untuk verification research proposal correction ni, yang ni borang ni adalah borang yang you akan dapat apabila proposal you dah di tanda lah, dah dibetulkan. Nanti SB dan second checker akan tulislah second examiner apa komen-komen dekat setiap bahagian lah. Format dia okey ke tak, language, table of content, chapter 1, 2, 3 and so on lah sampai habis references juga. Okay, so nanti lepas you punya proposal dah ditanda, SB akan bagi balik semula borang ni kepada you untuk you tengok lah apa pembetulan yang kena buat lah. Dia akan letak lah dekat mana, page number berapa semualah.
supaya senang you nak cari kat mana pembetulan tu perlu dibuat lah. And then supervisor akan sign lah borang ni apabila you dah siapkan correction tu. Okay. And then you punya proposal yang dah dibetulkan tu you boleh bawa untuk SEM FYP 2 lah, supaya you boleh expand lagi dia punya content tu. Okay. Tak perlu nak buat yang barulah, just gunakan semula proposal yang you dah sediakan lah. Unless kalau you buat masa proposal scientific report, scientific mode, scientific research mode tapi masa FYP 2 atau FYP untuk tesis tu you buat review, you kena ubah suai sikit lah supaya dia punya content tu diubah suai lah mengikut kesesuaian untuk review. Tapi kalau you punya proposal dah review, you tak boleh nak convert tak silap saya kepada scientific research mode you kena proceed juga dengan review research review juga. Lab mode nama dia. Dia panggil lab mode. Lab mode lab mode. Kalau masa proposal you buat lab mode, SEM berikutnya you nak buat review boleh you just convert saja you punya proposal tu menjadi review punya mode lah. Tapi kalau proposal punya penulisan you dah buat review masa FYP 2, you tak boleh convert kepada scientific ataupun lab work lah. You kena proceed juga dengan review juga. Okay. Itu saja rasanya untuk perkongsian petang ni. Ada apa-apa lagi soalan yang tak faham ke daripada pelajar? Sir, Boleh tanya? saya nak tanya dekat slide 28 tadi tak silap yang ada cited reference tu kan? Cited reference. Okay. Yang ada yang ni kan, yang banyak-banyak ni. Kita tak perlu untuk separatekan reference tu kan? Just list semua. List dia campur je. Campur je kan? Tak payah separate ikut types tu kan? Tak payah. Yang ini dia just tunjukkan perbezaan lah cara nak tulis references. Tapi dalam yang sebenar punya you just campur je semua. Book ke, journal ke, apa ke, sekalikan dia. And then susun ikut alphabetical order macam biasalah. Lepas tu saya ada lagi soalan. Untuk yang Turnitin tu kan? Turnitin tu memang student kena subscribe juga untuk account tu? Macam ada cara ke untuk student? You just bagi copy, soft copy proposal tu bagi dekat you punya SB ataupun tak ada masa check, bagi dekat kod SB pun boleh. Nanti dia akan buatkan untuk you lah. Dia akan checkkan untuk you berapa similarity index tu lah. Faham. Jangan check sendiri Jangan check sendiri. Okay. Okay, siapa ada soalan lagi boleh tanya. Antara saya ni ada masa lagi ni. Fadia Watikah nak tanya soalan boleh teruskan. Saya nak tanya, tadi ada cakap yang kalau kita buat table, kena type balik tak boleh kalau kita ambil gambar tu maksudnya kita kena tulis dia sebagai figure. Boleh ke kalau kita ambil dia sebagai figure atau memang kena type kalau dalam bentuk table? Kalau ikutkan saya punya cara, table yang you nak ambil daripada journal tu you kena type semula lah. Sebab dia asalnya dalam bentuk table kan. Macam pelik pula you crop, you masukkan dalam tesis jadi dalam proposal jadi figure lah nanti. So better you type semula lah. Ataupun you boleh convert journal PDF tu jadi Word, nanti you copy lah table tu. You boleh edit semula lah. Table tu jadi macam biasa lah. Jangan crop lah biasanya. Kalau crop nanti macam pelik lah. Dia jadi figure lah nanti. Okay. Terima kasih. Kalau you crop, takut nanti dia punya gambar tu tak clear ataupun dia macam lari-lari, macam tak kemas sikit lah. Okay. Font dia tak sama kan? Macam tak kemas lah nanti. Tadi saya nampak ada Umar angkat tangan lagi. Umar ada soalan lagi ke? Umar Husaini? Ya, saya ada soalan. How reliable it is to use other sort of
daripada Turnitin tu, sebab tak nak macam hantar lepas tu dapat balik baiki, hantar dapat balik baiki. So sebab saya ada subscribe Grammarly, dia ada juga fungsi nak check plagiarism tu. So reliable tak benda tu? Ke memang Trinity je yang paling reliable? Trinity ni UiTM memang dah subscribe. So memang gunakan Trinity sajalah untuk check similarity index tu. Jangan guna yang lain-lain lah. Oh, okay. Saya nak tanya. Ya. Kalau akaun Turnitin kan ada orang jual dekat Shopee juga kan? Tu pun tak reliable juga Kalau you nak check sendiri macam boleh. nak check sendirilah, macam nak check sendiri je. You check sendiri tapi dia punya result tu jangan masukkan dulu. You kena bagi juga dekat SV supaya SV tu dia boleh check sendirilah. Sama ada proposal you okey ke tak okey lah. Untuk preliminary you boleh je nak check tapi tak diwajibkan pun. You just bagi je SV untuk check lah. Trinity tu. Dan mungkin maaf Zaini, saya mencelah, ingat tak kes student saya dapat similarity index 99 tu. Similarity index 99%, ingat tak kes tu? Sebab dia check sendiri, lepas tu dia save to repository dekat Turnitin. Dia hati-hati bila awak semua tersave dekat repository, dia akan kekal dalam tu selama berbulan-bulan. Nak take down benda tu pun makan masa berbulan-bulan. Jadi daripada asalnya 30% lebih, awak kena redo all over again. So hati-hati, sebab itulah kita tak nak student check sendiri ataupun orang lain check tu. Kita nak kurangkan risiko tu kan Zaini kan? Error nanti kan. Better bagi SV je lah check. You jangan check lah, senang. Takut ada setting dia tu, dia masuk dalam database, nanti you punya proposal tu jadi 100% similarity. Sebab mula-mula awak check mungkin okey, tapi awak tersave dalam database. So bila orang lain check, dia jadi macam awak plagiat kerja awak sendiri. So benda tu dia sistem, susah kita nak buktikan. Itulah maksudnya kan. Bahaya, lambat kan. Okay, ada soalan lagi ke tak? Siapa-siapa tak faham tanya Zaini, macam mana nak buat 3 spacing, 2 spacing semua tu? Macam mana Zaini? Nak set kat mana tu? Spacing yang dekat dalam teks tadi tu dekat Word tu kan, dia dekat bahagian page setup tu, takut student tak perasan. Mungkin student tahu okey lah. Dekat paragraph tu rasanya kan kita boleh adjust dia punya dia punya spacing tu lah. Jadi double ke single ke. Rasa student semua tahu kan? Dekat Word tu ada. Saya boleh Google lah, tak tahu. Dekat Shazni boleh buka tak Word contoh? Word? Kejap cuba Dan dengan spacing tu. Okey, sana. Sekejap saya punya komputer ni dia slow sikit. Dia dah Komputer kami semua tua seperti kami, maaf. Dah outdated dah. Lepas tu macam mana nak saya share ke saya punya Word ni? Kan? Sebenarnya ni. Sekejap cuba saya unshare ni dulu. Okay. Zaini ajar je saya buat. Sekejap ya. Saya buka dekat komputer saya sekejap. Kalau nak set font tu, boleh pergi dekat font tu, bahagian yang ada anak panah kecil bawah tu. Boleh situ kat situ. Klik kat situ, nanti kita boleh set lah nak apa tu,
font apa semualah, size semua. Tapi dekat dia punya atas tu pun dah ada sebenarnya. You boleh tukar-tukar dekat atas tu. Kena pastikan Times New Roman, font size dia 12 Kalau ada yang heading yang kena bold lah. Kalau yang tak ada bold tu jangan bold lah. Itu untuk font. Untuk yang setting paragraph tu, pergi dekat yang anak panah kecil dekat paragraph tu. Dekat situ ada dia punya indent and spacing tu. Biasa spacing tu kita buat kosong before, after pun kosong juga Yang ni yang bawah. Ni pun kosong. Biasa kosong je lah situ. Yang ni? Dia aja Yang 1.08. Yang tu kena tukar lah. Dia ada yang single, ada yang double boleh tukar-tukar lah. Kalau dia nak single spacing, tukarlah single. Kalau dia nak double spacing, tukar double. Kalau dia two double spacing, maksudnya kena setting double, enter sekali je sekali. Okay Okay lah, nanti apa, dia orang godek lah kalau tak faham baru tanya takut masa pun dah habis ni. Okay, ada soalan lain tak? Kita buka soalan last lah. Aku nak tanya dekat Zaini. Ada? Ada tak guideline yang spacing tu? Apa dia? Guideline. Guideline apa? Macam guideline dia punya spacing, macam berapa cm tadi tu. Dia punya guideline buku tu ada bagi dia orang ke, Syazni? Tak, dia orang, saya faham soalan dia orang ada tak guideline yang macam menunjukkan cara nak buat macam yang Zaini tunjuk tadi tu, yang klik arrow kecil apa semua tu. Yang tu lah. Bukan yang kan tadi masa ada tunjuk first macam tajuk macam heading ni, okay, difference antara heading pertama dengan heading kedua ada dua spacing, ada satu spacing. Macam ni, macam yang macam ni. Maaf Fatin, saya nak tanya, awak dah baca belum guideline saya bagi hari tu? Mana? Saya screenshot semua ni daripada guideline tu je. Daripada buku yang Kantoi tak baca. betul. Okay. Saya guna betul je untuk slide hari ni. So cuma menerangkan je kan baca sendiri tak faham. Takut ada yang tak ada confuse ke apa ke. Tak apa. Lepas ni boleh baca, ada masa lagi. Yelah sebab diorang pun baru cari isi kan, diorang belum menulis lagi dengan lebih orang kata ni. Kena submit minggu ke 10 nanti full draft Ada masa lagi. Okay, ada soalan lagi? Tak ada dah. Tak ada Tadi macam tu saya ucapkan terima kasih lah pada Zaini. Okay, semoga dipermudahkan urusan para pelajar. Diorang dah start writing seriously jugalah ni sebab nak kena hantar dah. Macam pelajar saya pun dah sampai ke chapter 2 dah selamat disemak. Okay, saya rasa saya harap pelajar lain pun samalah. Okay, jadi terima kasih lagi sekali Zaini sebab menerangkan dengan lebih jelas. Okay, kadang-kadang macam bila SV terlepas pandang nak cakap benda tu. Okay, macam saya sendiri pun kadang ramai kan tak student yang ini tanya. Saya ingat student yang lain pun dah tahu, kawan tu beritahu tapi sebenarnya tak. So bila ada sesi ni, saya harap semuanya bertambahlah jelas tentang apa yang nak dibuat. Dari segi teknikalnya. Okay, konten tu lain cerita. Itu akan ditentukan kualitinya oleh SV dan co-SV serta second examiner nantilah. Okay, jadi para pelajar jikalau sudi dan pensyarah yang ada juga, kita buka kamera lah, kita merakamkan kenangan Westfield episod 6 kita ni bersama Zaini yang telah mengajar pada hari ni lah. Okay, jom kita tengok gambar sikit. Buka kamera, boleh? Ada yang sudi nak buka kamera? Jom Firdaus, buka kamera jom. Lelaki lah, kalau perempuan takut nak pakai tudung apa semua. Itulah. Diorang tengah duk explore diorang punya ni kot, words. Tu ada tu dah buka tu. Okay, Syakir saya nampak. Terima kasih Syakir. Okay, Umar Husaini saya nampak ada. Terima kasih.
Okay, saya nampak Marshita Balkis. Terima kasih. Mari buka lagi. Jom. Okay, senyum macam saya ajar itulah. Pastikan nama tak tutup hidung. Okay, senyum semua. 1, 2, 3 pandang dekat kamera. Alright, satu lagi satu lagi. Yang kedua. Okay, jap. 5. Okay, satu lagi. Senyum semua. Okay, 1, 2, 3. Okay. Yang saja saya rasa Westfield episod 6 kita hari ini. Terima kasih pada pelajar yang bertanya. Bila kita bertanya, nampaklah kita cuba untuk memahami sesuatu topik tu, which is a very good thing lah. So yang lain pun terima kasih saya ucapkan. Selamat menulis. Tamatlah katanya Westfield ni sementara nak submit proposal tu dulu. Kita akan sambung episod terakhir Westfield ni nanti pada 8 Januari insyaAllah. Okay, bersama Dr. Syuhada daripada UPNM. Okay, itu kata regangan sajalah, kata to release tension after your proposal writing. Okay, jadi saya sudahkan dulu program kita pada petang ini. So, terima kasih sekali lagi kepada semua. Okay. Terima kasih Zaini. Okay, sama. Thank you Sazni. Alright. Alright. Semua. Thank you, sir. Okay, Thank you, sama. madam. Thank you, sir. Thank you, sir.